Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraya Sharina binti Osman. Nombor metrik saya I20204769. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan sebuah buku ataupun sinopsis sebuah buku yang bertajuk Wacana Pemikiran Islam. Baiklah, buku ini terbahagi kepada 5 bahagian dan kelima-lima bahagian ini akan saya huraikan atau akan saya ungkapkan sinopsis daripada 5 bahagian ini. Saya mulakan dengan bahagian yang pertama, iaitu Islam dan ideologi. Islam dan ideologi menghuraikan perihal persoalan ideologi yang melatari pemikiran umat Islam sejak kemunculan Islam. Kemunculan aliran kalam dan falsafah dalam kalangan umat Islam memberi cabaran baharu pada ajaran Islam selepas ajaran ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Aliran ini sering dikaitkan dengan anasir luaran yang tidak bersumberkan ajaran Islam yang berteraskan wahyu ilahi. Namun hakikat yang sebenar amat berbeza berbanding tanggapan luar terhadap aliran kalam dan juga falsafah. Konflik pemikiran disajikan lagi dengan paparan ideologi orientalisme yang menjadi serampang dua mata. Bahagian yang kedua pula menceritakan tentang sumbangan tokoh Islam dalam dunia keilmuan. Banyak tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam bahagian ini antaranya ialah Imam Al-Juwairi, Al-Ghazali, Ali Abdul Razik, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dan Syekh Al-Said Sabiq. Imam Al-Juwairi dikisahkan banyak memberi jasa dan khidmat beliau bagi melestarikan legasi Asy'ariyah sebagai mazhab akidah majoriti umat Islam. Seterusnya ialah mengenai Syekh Al-Marbawi yang menjadi pengarang Melayu unggul di bumi Mesir. Beliau dikatakan pengarang pertama Kamus Bahasa Arab Melayu. Seterusnya penulis menceritakan mengenai Syekh Al-Said Sabiq yang mempunyai banyak kenangan jasa dan perjuangan tokoh dan keilmuannya. Bergelar sebagai tokoh, lazimnya tidak akan sunyi daripada polemik dan kontroversi. Begitulah apa yang dialami oleh kedua tokoh yang berbeza zaman iaitu Al-Ghazali dan Ali Abdul Razik. Sama ada kontroversi itu dicipta oleh tokoh itu sendiri seperti yang berlaku pada Ali Abdul Razik, kesan dari penulisannya atau sememangnya kontroversi atau polemik itu berpunca daripada keluasan ilmu dan pemikiran yang dianutinya. Bahagian yang ketiga ini menceritakan tentang apa itu maksud dan definisi wasatiyah yang sebenar. Penulis banyak meletakkan hadis dan kisah para nabi dan sahabat yang berkaitan dengan wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Bagaimana hendak mengaplikasikan wasatiyah itu di dalam diri manusia? Seterusnya, buku ini menceritakan tentang isu keganasan dan ekstremis yang tiada kesudahan. Contohnya, militan Daesh atau IS yang menjarah bumi Syria dan Iraq, rentetan daripada gelombang Arab Spring pada kurun ini yang telah menggemparkan dunia. Di samping itu, mengenai isu bid'ah atau iaitu kitar semula. Seperti biasa, isu bid'ah yang menjadi perbualan yang panjang kepada para ulama. Penulis banyak menceritakan tentang pendapat dan idea para ulama mengenai isu bid'ah. Akhir sekali ialah mengenai ikhtiar dan tawakal. Dalam tajuk ini, penulis lebih menekankan tentang isu berkaitan dengan COVID-19, mana manusia itu memberi reaksi terhadap COVID yang tiada kesudahan ini dengan mencari ikhtiar atau tawakal. Segalanya bermula dengan fatwa kerajaan yang melarang umat Islam untuk solat berjemaah dan solat Jumaat dalam tempoh yang tertentu. Bahagian yang keempat ini memfokuskan kepada minda yang berkait rapat dengan sumber rujukan Islam iaitu Al-Quran, Sunnah serta fiqh Islam bagi menangani persoalan yang ditanyakan sepanjang zaman. Persoalan tentang apakah tugas malaikat Jibril selepas terputusnya wahyu dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya mengenai persoalan daging korban. Adakah boleh dijamu atau diberi kepada orang bukan Islam dalam konteks masyarakat di Malaysia? Penulis juga menceritakan tentang perbahasan klasik tentang kedudukan akal dan wahyu yang di mana keduanya umpama isi dengan kuku yang tidak dapat dipisahkan. Akhir sekali, penulis mengisahkan tentang polemik berhubung ayat mutasyabihat dalam Al-Quran bagi merenung apakah pendekatan yang paling sesuai untuk diguna pakai dalam era masyarakat Islam kontemporari yang serba macam. Sekarang kita pergi kepada bahagian terakhir di dalam buku ini. Bahagian terakhir dalam buku ini memaparkan mengenai ilmu pengetahuan adalah teras kemajuan umat Islam. Mereka juga sangat kreatif dan kritis dalam menyusun ilmu yang menjadi benteng ajaran Islam itu sendiri. Ilmu menjadi wadah penyelesaian segala permasalahan manusia. Sudah lama umat Islam menghadapi masalah perbezaan bagi menentukan tarikh Ramadan dan Syawal. Penulis menyoroti susur galur permasalahan ini dan memilih cadangan penyelesaian yang telah tersedia ada seperti yang telah dicadangkan oleh para sarjana kita. Selain itu, mengenai ilmu kritikan perawi hadis. Ilmu yang digelar Al-Jarh wa Al-Ta'dil ini menjadi sandaran pemilihan dan saringan hadis bagi menjamin keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua tertinggi sesudah Al-Quran. Akhir sekali, ialah mengenai sistem beraja dan Islam. Ini sangat-sangat menarik perhatian saya kerana sering kali kita mendengar kritikan dan pandangan yang menyatakan bahawa sistem beraja bukanlah sistem pemerintahan yang diredai Islam. Penutup bagi buku ini dan bahagian ini menceritakan tentang tiada masalah antara sistem beraja dengan Islam selagi sistem itu menjadi keadilan, kesaksamaan dan kesejahteraan kepada manusia.